tidak berlapik, dan syarat dia mesti tidak berlapik dan bersyahwat. Faham? Kalau dia tak ada syahwat, tiba-tiba keluar, tak batal. Dia kira nadir. An-nadir kal adam, kata ulama usul. An-nadir kal adam, benda yang jarang-jarang seolah-olah macam tidak ada. Benda jarang-jarang macam tu. Baik, kalau keluar mani disebabkan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak menimbulkan syahwat secara tabi'i. Contoh seperti menyentuh amrak. Amrak apa dia? Kanak-kanak ataupun orang muda yang bawah daripada 17 tahun yang tidak ada bulu pada muka dia. Yang tak ada bulu. Maksudnya amrak ni lelaki lah. Amrak ni lebih bahaya daripada orang perempuan sebenarnya. Kalau ulama-ulama dulu cukup ambil berat tentang masalah amrak ni. Kanak-kanak amrak ni. Ini budak-budak kecil lah. Budak darjah 1, darjah 2, darjah 3, muka segak pula. Itu lebih bahaya daripada orang perempuan, kata ulama. Karena kemungkinan berkhaluah ataupun bersendirian dengan amrak, orang tidak akan tohmah, tapi berlaku yang jahat kepada budak tadi. Ini orang tu buat jahat kat budak tu. Faham? Jeza dengan kalau dia duduk dalam bilik dengan orang perempuan. Kalau dia keluar waktu bilik tu, orang nampak kata dia duduk dengan orang perempuan. Jadi kalau duduk dengan amrak, lepas tu kena jaga-jaga. Sebab hukum hakam ni kena jaga-jaga. Lepas tu kita kalau masuk bilik tengok ada budak yang bawah umur dan duduk dalam bilik tersebut, jangan bersendirian dengan budak tersebut. Kerana syaitan ni tidak akan kira apa. Bahaya. Jadi kalau macam ni, sentuh amrak ni macam mana? Maka tidak batal puasanya secara mutlak. Kalau sentuh. Kalau sentuh-sentuh keluar air mani, batal tak? Tak batal secara mutlak. Maksudnya apa dah? Sama ada berlapik ke, tidak berlapik ke, bersyahwat ke, tidak bersyahwat ke, tidak batal puasa. Ini ada perincian lah. Perincian perbezaan antara yang bukan mahram, yang mahram dengan yang pada tabi'inya disentuh tidak bersyahwat. Maksudnya gitu. Begitu juga tidak terus. Begitu juga tidak batal puasa jika mani itu keluar sendiri atau disebabkan mimpi, atau keluar mani disebabkan pandangan mata dan mainan fikiran, yakni berkhayal. Namun jika adat kebiasaannya keluar mani disebabkan pandangan mata dan fikiran, maka batal puasanya. Ya. Ini kalau keluar sendiri ataupun sebabkan kerana mimpi, tidur siang ataupun ni, jangan benar dia mimpi basah, keluar air mani, ataupun ini para Nabi alaihimussalatu wassalam, antara khususiat para Nabi, mereka tidak akan diganggu dengan mimpi. Para Nabi tidak akan ada mimpi basah. Tak ada. Ini apa mainan sekarang ni, mainan syaitan sebenarnya. Itu mainan daripada syaitan. Jadi sebab tu kalau orang tu mimpi, dan juga bukan hanya para Nabi, sebahagian kata ulama, hatta para awliya kibar juga tidak akan pernah mimpi. Akan mimpi. Mereka akan dijaga daripada mimpi, kerana itu adalah mainan iblis, mainan syaitan. Jadi kalau kata orang tadi mimpi dan seumpamanya, maka batal tak puasa? Tidak batal. Dan ataupun kerana keluar tadi sebabkan kerana pandangan mata, kerana dia tengok sesuatu yang menggairahkan, maka dia keluar air mani. Ataupun fikiran dia, duduk main fikiran dia, fikir keluar air mani. Batal tak puasa dia? Batal kalau kata jadi adat. Kalau adat kebiasaannya dia adat kan kita sebut tadi, al-adah tasbut bil marrah, walau sekali. Belum ni dia pernah dah tengok sekali saja perempuan yang bukan ajnabiyah, yang perempuan yang ajnabiyah, ataupun dia pernah tergambar dengan sesuatu bukan ajnabiyah sajalah, siapa pun dia tergambar dengan kepala dia, keluar air mani pada waktu tersebut. Tamam? Maka batal puasanya kalau kata adatnya macam tu. Boleh? Kalau kata tak pernah macam tu, tiba-tiba aja hari itu berlaku, tak pernah sebelum tu macam tu, maka tidak batal puasa tersebut. Terus yang keempat, yang batalkan puasa. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Ya. Yang kelima, haid. Muntah dengan sengaja, no? Kalau muntah tak sengaja, tak apa. Kita sebut muntah dengan sengaja. Bukan kita sebut muntah saja. Muntah tidak dengan sengaja. Terus yang kelima. Yang kelima, haid. Ya. Kalau perempuan tu, misalnya puasa perempuan tu tambah berapa? Perempuan tu tak ada farah, lelaki tu jangan. Lelaki tu je lah, kalau dia yang keluar air mani. Takkan perempuan tu juga keluar air mani juga, dua-dua sekali. Batal.
Syarat dia keluar air mani, jangan duk kira tang belapik tu. Macam yang duk faham tang hak pegang tu. Pegang tang keluar air mani tu. Orang duk bincang ni keluar air mani, bukan tang masalah pegang. Masalah pegang ni lagi ada orang pegang ni pun keluar air mani. Pegang kan keluar air mani, macam mana pula hukumnya ni kalau pegang macam ni? Pegang wakeboard keluar air mani, apa hukumnya? Batal tak puasa dia? Batal tak puasa dia? Ni disebut sini ni. Tidak batal secara mutlak. Mana tabiatnya orang pegang ni mana keluar air mani, keluar air mani pelik ni. Tak batal ni, batal balik kepada masalah ni. Masalah kita bukan masalah sentuh tu. Masalah dia keluar air mani tu. Keluar air mani tu pula tengok balik dia menyentuh apa dia yang dia sentuh. Sama ada yang disentuh tadi perempuan ajnabiah ke, yang bukan ajnabiah ke, ataupun yang tabiatnya biasa kalau orang sentuh tak keluar air mani. Nampak? Yang tu orang bincang ni. Nampak tak ni? Jadi perempuan pun akan, kalau dia keluar balik, dia batal. Dia batal sekali kalau dia sentuh. Ni tak ada sebut pun lelaki. Lelaki sahaja yang keluar air mani batal. Perempuan tak. Siapa saja ni. Siapa saja yang sentuh. Terus yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan anak walau tanpa mengeluarkan cairan. Yang ke-8, gila walau sebentar. Melahirkan anak walau tanpa keluar cairan. Maknanya melahirkan anak sahaja sudah membatalkan puasa. Walaupun bukan daripada kemaluan dia lahir. Dia lahir contohnya kena cesarean, pun batal puasa lah. Baik, terus. Yang ke-9, pingsan sepanjang hari. Gila walau sebentar, batal puasa. Gila walau sebentar. Maksudnya kalau hilang akal lah. Jadi gila ni hilang akal. Maksudnya hilang akal walau sebentar, batal puasa. 9. Yang ke-9, pingsan sepanjang hari. Pengsan sepanjang. Kalau pengsan lain. Pengsan mesti sepanjang hari. Kalau dia pengsan 2 minit saja, tak sah lagi puasa. Ataupun dia pengsan daripada selepas subuh pengsan. Lepas subuh ataupun lepas terbit fajar pengsan sampailah dekat-dekat maghrib, lagi 2 minit nak masuk maghrib dia sedar. Sah tak puasa dia? Sah. Puasa dia hari itu sah. Sah kenapa? Karena dia ada masa lagi dalam waktu puasa tu masih ada lagi. Dia tak pengsan sepanjang hari sampai malam. Kalau dia pengsan sepanjang hari sampai selepas maghrib, maka barulah batal puasa. Tapi kalau kata contoh dia dah puasa lah daripada selepas fajar, dia dah puasa sikit dah, mai zuhur pengsan sampai apa ni maghrib, sah tak puasa dia? Sah tak puasa dia? Sah tak puasa dia? Sah tak puasa dia? Apa dia? Sah sebab apa? Sebab dia tak sepanjang hari. Jadi dia sedangkan tadi masa daripada awal hari tu. Kemudian dia pengsan masa lepas zuhur. Lepas zuhur dia boleh pengsan. Jadi bukan dia pengsan daripada sebelum subuh. Walaupun dah masuk tempoh tak ada masalah apa. Yang penting dia dah puasa dah sikit. walaupun isyak baru sedar. Baru sedar, tak apa, tak masalah. Yang tak bolehnya, yang kira tak sah ni kalau kata dia pengsan sepanjang hari. Daripada selepas terbit fajar sampailah maghrib. Kalau lepas maghrib pun dah batal dah puasa dia. Kalau sampai isyak lebih lagi lah. Tak payahlah sebut sampai subuh esok. Sebut sampai maghrib cukup dah. Satu kitab fiqh macam tu lah. Dengan faham terus lepas tu. Baik, terus Allah. Sila. Yang ke-10, mabuk sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari pun sama juga. Mabuk sepanjang hari. Tapi kalau dia mabuk tak sepanjang hari, kesah tak puasa dia? Sah. Jadi dia minum arak sebelum subuh. Auzubillah. Lepas tu dia mabuk. Mabuk sampai dekat-dekat maghrib baru dia sedap balik. Dekat-dekat nak maghrib. Lagi 10 minit nak masuk maghrib, 5 minit nak masuk maghrib, baru dia afaq. Baru dia sedap. Baru tu sah tak puasa dia? Sah. Tapi kalau syarat dia niat dulu lah sebelum tu. Baik. Ke sebelah. Yang ke-11 iaitu Cuba tengok gila walau sebentar. Gila sesaat saja gila. Hilang akal. Batal terus puasa hari itu. Tapi kalau pengsan dengan mabuk, yang ni mesti sepanjang hari.
Kalau satu masa saja dalam waktu sehari tadi dia berlaku mabuk ataupun pengsan, maka puasa dia masih sah. Tamam? Yang biasa kata ulama, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jarang orang yang gila yang tidak keluar mani. Biasanya orang gila ni akan keluar sekali mani. Sebab tu lepas gila ni dia akan kena mandi wajib. Biasanya kalau orang ni jadi gila, dia akan keluar sekali dengan air mani. Ustaz, mabuk ni memang mabuk Arab. Tak mestinya. Tak semestinya Arab. Mabuk ubat, Mabuk ubat lah. mabuk laut, mabuk juga tu. Bulan puasa tapi mengai. Dia duduk atas laut tu, dia pergi terus. Muntah atas tu. Muntah dengan sengaja, tak sengaja. Itu bukan dengan sengaja tu. Dia tak sengaja. Batal puasa tak batal. Jadi dia telan balik muntah tu lah. Itu batal. Jadi dia pun mabuk lagi sepanjang hari tu. Kalau mabuk sepanjang hari tu, batal puasa dia. Tapi kalau kata dia mabuk hanya sekejap saja ataupun dalam tempoh masa yang tidak sampai satu hari suntuk, maka sah puasa dia tersebut. Boleh faham? Yang kesebelah murtad, moga Allah melindungi kita daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Terus sikit lagi kita Syarat berlakunya batal puasa tersebut adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan alim. Jadi kesemua batal puasa ni, sebelah sebab ni akan jadi batal puasa kalau kata perkara tersebut dilakukan dalam keadaan yang pertama dia alim. Alim ni maksudnya apa dia? Mengetahui tentang hukumnya. Bukan alim ni punya alim alamah. Jadi tok guru baru batal. Dah. Dia kata saya bukan tok guru pun. Jadi tak batal puasa saya lah. Walaupun saya ni mabuk. Dah, dia alim maksudnya dia tahu hukum dia. Kalau tahu hukumnya maka batal. Faham tak? Jadi syarat berlakunya batal puasa tersebut adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan alim. Yang ini mengetahui tentang hukumnya. Walaupun dia tahu hukum tu saja. Yang kedua amid, sengaja. Tu amid dia panggil. Yang ketiga zakir lis-saum, iaitu sedar bahawa dia sedang berpuasa. Yang keempat mukhtar, dengan pilihannya tanpa paksaan. Dia pilih sendiri, bukan dengan paksaan orang. Dan tanpa paksaan ni pun ada khaid lagi. Maksudnya tanpa paksaan dengan dipaksa oleh orang yang dia tidak mampu kalahkan, ataupun dia tak mampu untuk menghalang. Tamam? Tapi kalau dia dipaksa oleh sesuatu yang dia mampu halang, maka tak kira paksaan tu. Tu sengaja tu. Budak kecil main kat dia pegang pisau. Walid kalau tak buka puasa, saya tikam lagi. Dia pun Allah. Okeylah. Jangan macam tu. Minum. Okeylah, balik buka puasa lah. Alhamdulillah. Itu bukan paksaan tu. Tu sengaja tu. Budak kecil, kamu boleh pergi ambil je pisau tu kat tangannya. Dia kata, tak, budak tu silat tali pinggang hijau kuning. Hai, hijau kuning ni. Silat perguruan mana ni? Tak apalah perguruan mana pun kan. Tapi dia kata apa ni, budak tu sakan contohnya, ada kekuatan. Maksudnya masih ada kekuatan. Tapi zahirnya ni budak. Ataupun orang perempuan mai duk cucuk kita kata buka puasa contohnya. Kita pun tak. Okeylah, buka puasa lah. Apalah saya dipaksa ni. Boleh buka puasa waktu tu. Ni kalau mai orang yang ada kegagahan, gagah, ada senjata, mai tak kat kepala kita, buka puasa. Waktu ni kalau kita buka puasa pada waktu tersebut dikira apa tu? Dikira sebagai dipaksa, bukan mukhtar pada waktu tu. Baik, sebut tengok. Jika seorang tersebut makan, terus jika seseorang tersebut makan, minum, mengeluarkan mani, mengeluarkan muntah dan berjima, yakni bersetubuh, dalam keadaan dia lupa bahawa dia sedang berada di dalam keadaan berpuasa, atau dia dipaksa meninggalkan puasa, jahil tentang hukum makan puasa disebabkan baru memeluk Islam, atau jahil disebabkan jauh daripada ulama, maka puasanya tidak akan terbatal. Tidak terbatal. Ni kalau orang tak pistol kat kepala kita, buka puasa. Tak buka aku tembak. Tak payah tembaklah saya. Saya sanggup mati dalam keadaan puasa. Ya, apa khair, insya-Allah mati syahid. Tapi kalau orang tu dia mengaji fiqh, dia kata nyawa lebih penting waktu tu, ya. Maka dia pun kata mainlah saya makan. Dia pun makan. Makan pula KFC pula, ya.
Dia udah paksa suruh makan tik ke apa ke, tu lain lah kan. Ini makan KFC pula tu, boleh main 3 tambah 3 lagi kata. Masa suruh minta tambah tu batal lah. Sebab apa? Sebab tu tak dipaksa lah. Hari dipaksa waktu tadi ya dipaksa. Bila dah minta tambah ada tambah lagi tak? Yang tu tak paksa lah. Tu hang sendiri yang pulut. Ayat waktu tu tak boleh. Baik, terus antara perkara yang tidak memudaratkan puasa. Terus Antara perkara yang tidak memudaratkan puasa ialah yang pertama memakai celak di mata. pakai celak lah, bukan celaka tu, celak. Dia memakai celaka di mata pula. Kenapa yang kena celaka ni? Memakai celak di mata walaupun terasa serbuk celak itu ditekaknya. Ni tidak memudaratkan puasa. Jadi termasuk sekali dengan titisan air. Titisan airmu tu. Airmu kalau kita pakai tu terasa kat tekak kita. Batal tak puasa? Tidak batal puasa. Faham? Jadi yang kedua, menelan air liur yang suci tanpa campuran sesuatu. menelan air liur yang suci tanpa campuran sesuatu. Tamam? Yang ketiga, menjelirkan lidah dan di atas lidah tersebut terdapat air liur kemudian menelannya. Ini pun tidak memudaratkan. Menjelirkan lidah, di atas lidah tersebut terdapat air liur. Dia jelir, air liur duduk atas lidah, lepas tu dia masukkan balik. Tidak batal puasa. Tapi kalau air liur duduk atas ni, bibir, dia pergi jilat air liur atas bibir tadi, masuk dalam mulut, batal puasa. Faham? Yang keempat, tertelan lalat, nyamuk atau debu di jalanan walaupun sengaja dia membuka mulutnya. duduk kat jalan duduk lalat masuk. Batal tak puasa? Tidak batal. Ya. Ya. Campur dengan air liur dia. Sama. Dia tu dikira benda asing, boleh membatalkan puasa. Kalau dalam mazhab membatalkan puasa. Sama. Jadi elakkan daripada pakai. Tak pun jangan pakai poliden, pakai tu. Lepas tu sambil cakap, lepas tu sambil terkeluar lagi. Kurangkan bercakap hari tu. Banyakkan pakai mask. Dia poliden sebab dia bercampur, dia ada bahan lain maksudnya. Ya? Sama. Kalau bercampur dengan air liur kita dan telan, dia bercampur dengan benda asing, batalkan solat. Tertelan lalat, nyamuk ataupun debu. Dia tahu buat lalat saja bagi contoh ni. Kalau tertelan nasi di dalam perjalanan, itu tak boleh lah. Pada nasi terbang, no? Ni. Ya. Tak boleh. Tak. Kira ubat tu. Dia tu ubat gigi. Faham? Tak boleh. Sama tu. Macam dia masuk benda asing dalam ayat liur itu. Dia kan memang jadi cayak semua. Dia akan cayak jadi macam ayat liur. Macam tu. Kalau dia jadi macam jadi berkeping-keping ataupun dia jadi macam dengan singgam tu, dia akan cayak no? Dia bukan jadi macam cunggam tu tak lah. Ya, baik. Baik. Ini tak boleh. Yang kelima, terus. Yang kelima, debu tepung memasuki rongganya. Debu tepung memasuki rongganya. Dia tengah orang duk buat kerja. Maksudnya bagi orang yang jadi penganyak tepung ataupun tukang masak dan seumpamanya, waktu dia masak, masuk tepung dalam rongga dia. Sedut tepung dalam hidung dia. Dan rasa tepung tu dekat sini, dekat tekak. Mak-mak kan duk masak kat dapur. Tu tak apa. Dimaafkan, tidak memudaratkan. Kecuali dia makan tepung talam. Tu dah lah. Itu tepung talam. Ya. Itu tepung talam. Tepung talam. Dia tu rasa manis-manis lah. Tepung talam.
Seri muka ke? Lagi elok. Yang keenam. Yang keenam, memasukkan semula ususnya yang terkeluar daripada lubang punggung disebabkan buasir tanpa memasukkan sesuatu yang lain bersama jari yang menolaknya. Jadi memasukkan semula ususnya yang terkeluar. Ni kalau kata dia ada buasir yang teruk ni, dia keluar usus dia, lepas tu dia tolak masuk balik usus tadi ke dalam, maka tu tidak membatalkan puasa dia. Tak membatalkan puasa. Terus yang ketujuh, termasuk air ke dalam rongganya daripada wuduk, mandi, berkumur dan mengeluarkan air daripada hidung, ini istinsyaq. Ketika mandi dan wuduk dengan syarat ianya masuk ke dalam rongga bukan disebabkan berlebih-lebihan. Ketika berkumur dan beristinsyaq, tiada beza sama ada wuduk dan mandi tersebut wajib atau sunnah, walaupun dia menyelam di dalam air. Jadi termasuk air ke dalam rongganya daripada wuduk, mandi, berkumur dan mengeluarkan air daripada hidung. Ini istinsyaq ketika mandi dan wuduk dengan syarat ianya masuk ke dalam rongga bukan disebabkan berlebih-lebihan. Ketika berkumur dan beristinsyaq. Jadi kalau termasuk air waktu ketika berkumur, itu tidaklah membatalkan. Masuk air ketika kumur dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Apa makna berlebih-lebihan? Ada kita syarah belakang ni. Kalau berlebihan ini kita syarahkan. Masuk berlebih-lebihan di sini, yang pertama lebih daripada had yang dituntut. Kalau disuruh 3 kali saja, kita buat kali yang keempat dan kita kumuk dan masuk air, batal puasanya. Suruh kumuk 3 kali saja, kita pergi kumuk 4 kali. Yang kali keempat tadi dia kira berlebihan. Ataupun bersungguh-sungguh. Kumuk biasa-biasa aja, dia pergi kumuk macam dengan ni. Bukan sangat kumuk, dia sekali dengan itu melampau tu. Hak tu waktu tak puasa boleh tak buat macam tu, tapi hari puasa dia buat macam tu. Lepas tu tertelan, Allah tertelan. Macam mana nak buat ni? Ngajar. Hak dia kumuk pula bukannya air sejuk. Air oren. Saya nak try kumuk air oren kata dia. Go itu air Coca-Cola. Ya. Macam kita bila tengah puasa lah, macam kita sebelah kau kan. Kalau hari biasa sebelah tak puasa kita puasa di atas tu. Yang tu dia patutnya kalau sampai macam mana kau ada kau, kalau kau tu kita kena doa lah. Ya. Dan bila kita doa tu tapi rasa kita ada lagi tu, kita nak hilangkan dia tu, kita kena kumuk kan. Ya, kena kumuk. Bila dalam proses kita ada kumuk tu, kumuk macam kalau macam ada macam bila kita telan tu baru dia macam hilang. Dia kumuk-kumuk macam telan baru rasa hilang. Memang akan hilang lah tu. Hilang dahaga. Telan tak boleh lah. Telan tak boleh, dia kena kumuk saja. Kalau dia terasa lagi dalam ni, biasa yang tu. Sebab dia keluar daripada dalam, dia akan memang terasa dalam ni, memang rasa. Jadi tak perlu untuk kita nak hilangkan hak rasa tu. Hak kita hilangkan hak dalam mulut kita ni. Kerana nanti ayat liuk kita akan bercampur dengan benda asing. Yang bila kita telan pula waktu tu akan jadi batal puasa kita. Lepas tu kita komok tadi untuk nak hilangkan hak tu. Ya. Untuk hilangkan. Dan ayat yang kita komok tadi tu dimaafkan. Kalau tidak tadi nak komok lah. Hak ayat tu pun benda asing juga. Tapi itu dimaafkan untuk menghilangkan kesan yang ada dalam mulut kita tadi. Baik. Terus ada sikit lagi. Kita baca ni. Ni dia kata bukan disebabkan berlebihan ketika berkumur dan beristinsyaq. Tiada beza sama ada wuduk dan mandi tersebut wajib ataupun sunat, walaupun dia menyelam dalam air. Tu. Ya. Jika dia mengetahui terus. Ya, jika dia mengetahui dengan adat kebiasaannya air akan masuk melalui rongganya yang menyampaikan ke perut disebabkan menyelam di dalam keadaan dia tidak mampu menghalangnya, maka haram ke atasnya menyelam. Ni kalau kata dia tahu adat biasanya kalau dia selam air akan masuk. Kalau dia menyelamnya air akan masuk ke rongga, maka haram dia selam. Ni perasaan puasanya akan terbatal jika air memasuki rongganya. Ya. Air masuk rongga saja batal terus puasa. Tak mesti sampai ke perut. Masuk rongga saja batal terus puasa. Namun
Namun jika dia tidak mampu mandi melainkan dengan cara menyelam, maka puasanya tidak terbatal. Tapi kalau kata dia tidak mampu mandi melainkan dengan cara menyelam, maka puasanya tidak terbatal. Contoh apa dia? Contoh. Nanti dulu sabar. Kalau kita kalut nak habis cerita. Baik nak tanya kat dia. Apa dia contoh dia, Zahid? Zahid? Ya, ni. Namun jika dia tidak mampu mandi melainkan dengan cara menyelam, maka puasanya tidak terbatal. Bagi contoh. Contoh puasanya dia tak boleh mandi melainkan dengan mesti menyelam. Bagi contoh satu. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Saya bagi RM20. Syarimi nampak semangat dia, sebut duit je, Masya Allah. Dia cegil biji mata tu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, jauhkanlah dia daripada dunia, ya Allah. Syarimi, ada contoh? Bagi tafsir lagi, macam mana? Faham, dipahami RM20 habis duit aku. Ya Allah, duit tak bawa lagi ya. Ada duit dalam beg ni RM20. Itu masalah dia. Dia pun pandai apa kata. Atau sedut riak macam ni. Dia pandai tu daripada tok guru dia. Jadi masalah dia macam mana? Bagi orang yang tidak mampu mandi melainkan dengan cara menyelam, maka puasanya tidak terbatal. Ni macam contohnya ayak kurang. Dan kalau kata dia mandi dengan keadaan yang biasa, kemungkinan ayat tadi jadi mustamal. Dia kena menyelam untuk bagi jadi ayat tadi tidak mustamal. Jadi kalau dia menyelam penuh badan dia, lepas tu dia niat untuk angkat mandi wajib. Contoh, ni mandi wajib lah ni. Dia menyelam penuh, lepas tu baru dia niat angkat mandi wajib. Maka seluruh badan dia terus terangkat dengan hadas besar tersebut. Maka yang tu dia memerlukan untuk dia menyelam. Jadi kalau yang ni tidaklah batal kalau kata termasuk air ke dalam rongga, karena dia memerlukan untuk sedut untuk dia selam dalam air tadi. RM20 lah. Lagi peringat sebeg saya tak 20. Tak 50 tadi naik kan. InsyaAllah. Syarimi lagi peringat balik. Kalau tak malu lah. Saya tuntut RM20 saya. Dah RM20 memang bagilah. Saya terlubuh dalam poket ni, poket. Tak apa. Dalam beg ada. Masalah. Baik. 2 minit. Jadi kita akan berhenti. Masalah, kita baca masalah ni Imam Qurdi kita akan baca pada pertemuan selepas Zuhur nanti insya-Allah. Kitab ni nanti waktu ke soal jawab itu akan lebih perinci lagi, lebih banyak lagi masalah-masalah. Yang ni saya sebut ni secara umum. Sebab apa saya sebut dulu yang secara terperinci ikut 1, 2, 3, 4 ni. Yang ni sebagai qawaid usul bagi masalah puasa. Jadi kalau faham yang ni masalah yang sungguh-sungguh, tang soal jawab nanti dia akan jadi tadrib balik kepada apa yang kita dah mengaji dalam bahasan usul. Jadi sebab tu ulama dulu tulis matan. Matan ni untuk ingat sungguh-sungguh matan dengan apa yang ditulis dengan perbahasan dia. Kemudian bila masuk tang soal jawab nanti, kita akan tengok macam mana ulama jawab soalan berdasarkan usul yang mereka telah hafal. Tu nampak, saya susun kitab ni bentuk dia macam tu. Susun dalam bentuk yang matan dulu, kemudian barulah dimasukkan soal jawab. Bila datang soal jawab nanti ni baru kita akan nampak dia akan ada banyak lagi masail yang akan bertambah. Dan kemudian yang kedua, bagaimana tatbik ataupun kita melaksanakan kembali pelaksanaan bagi usul yang telah dipelajari. Ini kita mengaji usul dulu ni. Mengaji dia punya orang panggil apa, perbahasan pada sudut matan perbahasan tersebut. Boleh tak? Ini penting mengaji apa ni kitab-kitab para ulama dulu. Ni saya ni nukil saja daripada kitab ulama dulu. Saya susun balik saja. Seolah masalah-masalah yang dibincang dalam ni
Masalah yang biasanya saya akan tanya sendiri kat orang. Ataupun saya yang suka tertanya-tanya. Jadi bila saya suka tertanya-tanya, saya tulis kitab. Jadi hukum-hukum jadi panduan kat saya sendiri dalam bulan Ramadan. Padahal banyak lagi perbahasan sebenarnya. Kalau buka kitab ni, tak pada kitab ni saja. Lepas tu saya tulis risalah ya. Risalatus Shaum. Risalah puasa. Maksud risalah ni benda kecil saja, hanya helaian kertas saja. Tapi tak boleh jugalah untuk pandang rendah dan pandang kecil. Kerana ni pun boleh jadi panduan kita dah sepanjang Ramadan, insya-Allah. Baik, masalah terakhir sebelum kita berhenti rehat. Jika terdapat pada mulutnya atau hidungnya najis yang memerlukan kepadanya berlebih-lebihan di dalam berkumur atau beristinsyak untuk membersihkannya sehingga menyebabkan air termasuk ke dalam rongga, maka tidaklah terbatal puasanya kerana perbuatan tersebut diwajibkan ke atasnya. Ya, ni kalau kata gigi, darah atau tadi macam yang ceritanya tadi ni, tu sama macam tu masalahnya. Tu masalah sama dengan ni. Contohnya kalau ni kita berlebihan, janganlah sampai dia maksudnya tertelan, no? Sehingga menyebabkan air termasuk. Bukan dia kata saya memang kena telan sikit untuk nak bagi. Itu memang telan. Itu tak sama tu. Dia tertelan disebabkan kerana dia nak kumuk sungguh-sungguh disebabkan gigi dia berdarah, gusi dia berdarah, ataupun kerana ada kesan muntah yang keluar daripada mulut dia, dia ada kesan muntah tu masih ada. Dia nak kumuk sungguh-sungguh nak bagi hilang kesan muntah tadi sampai tertelan air, maka tidak batal puasanya kerana dia diwajibkan untuk perkara tersebut. Wajib kerana bersungguh-sungguh untuk menghilangkan tadi. Dan kemudian Imam Al-Qurdi rahimahullah menyebutkan bahawa masuk air ke dalam rongga itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang ni kita akan tengok semula selepas Zuhur nanti. Kita akan mula balik pukul berapa? Pukul 3 kan? Pukul 3 petang. Esok insya-Allah kelas kita macam biasa pagi. Kemudian saya akan awalkan kelas yang sesi keempat pada waktu petang, bukan waktu malam. Kita buat petang. Malam sebab saya ada urusan sikit, urusan yang sangat penting dalam kehidupan saya. Jadi apa ni, awak bergelak santri ni teruk betul ya. Jadi apa ni, pagi tu kita akan buat, dan kemudian petang pula pukul 3 petang macam biasalah sampai apa ni waktu yang telah ditetapkan tu, insya-Allah. Jadi kita petang ni kita akan jumpa pukul 3 petang insya-Allah taala. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf. Alhamdulillah kita dah baca lebih kurang 20 muka surat. Kitab ni ada 78 muka surat. InsyaAllah dalam 4 kali pertemuan akan selesai insyaAllah. Tamam? Jadi terima kasih banyak-banyak atas perhatian, dan sebaiknya untuk kalau yang ikut sampai habis selesai, dan kemudian nanti saya akan bagi ijazah kitab ni insyaAllah. Nanti boleh baca balik kepada keluarga. Syarat dia kena ni lah. Ya, RM20. Macam mana? Benda asing dalam mulut, ya. Kalau tak mampu, misalkan macam terlalu kecil, terlalu halus sangat, tu dimaafkan. Ya, sama. Dia maksud ada benda yang tak termampu kita. Bukan semua benda dalam mulut kita boleh bawa keluar. Tak perlu tertabuk, tak perlu cari, tak perlu duduk depan cermin duk macam dengan doktor gigi, tak payah. Sekadar kita mampu saja. Syariat ni mudah, jangan disusahkan. Nanti kita akan jadi was-was. Penyakit was-was ni dia akan berlaku sebabkan kerana mengaji. Mengaji pun akan berlaku was-was. Sebab tu orang yang was-was ni orang mengaji. Sebab bila dia mengaji, dia tahu hukum kan, jadi was-was. Dan nak tambah macam mana nak bagi hilang was-was tu, kena tambah ilmu. Dia tambah ilmu, dia tak akan was-was. Satu lagi, kalau was-was juga dengan ilmu yang bertambah. Lepas tu ada alim was-was, jadi dia kena banyak zikir. Zikir pula yang akan menghilangkan was-was. Lepas tu was-was tak akan berlaku kepada orang jahil. Jahil nak was-was apa, dia pun tak tahu was-was tu apa dia. Berarti dia nak was-was, dia dah jahil dah, tak tahu apa. Sila. Ada masalah? Ya. Kerasukan. Kerasukan ni adakah dia termasuk hilang akal waktu kerasukan ni? Kerasukan ni dia macam, kalau dia hilang akal, dia masuk hilang akal kan, maka dia dikira batal puasa pada waktu tu juga. Dia macam gila.
Kerasukan ni jadi macam gila lah. Jadi batal puasa. Faham? Begitu juga kalau dia jadi binatang waktu tu. Dia jadi orang panggil apa? Orang panggil bertukar hakikat. Ada orang kan dia boleh jadi burung, ada yang boleh jadi kucing, ada ilmu kan mengaji jadi babi, ada jadi babi ngetek dia panggil. Bahasa Indonesia dia ada ilmu babi ngetek dia. Babi ngetek ni ilmu mencuri. Dia kan jadi babi. Ada Jawa ada apa ni Asin? Kita ada ilmu tu. Ilmu tu dia mengaji, dia ada ilmu syirik lah ni. Dia akan tukar jadi babi. Dan dia boleh masuk mana-mana lubang. Dia masuk, kata orang Indonesia lah, dia boleh masuk mana-mana lubang, walau kecil lubang dia boleh masuk, tapi bentuk dia babi. Dia boleh curi barang-barang. Dia akan boleh curi. Nak curi tu buat keluar ke pintu lah kot, kan keluar ke lubang tu. Kalau curi peti keluar ke lubang tu kira hebat lah. Jadi apa ni, lepas tu ada orang kena jaga, adalah dia punya ritual dia yang dia buat tu. Jadi tukar jadi babi. Kalau dia kata dia tukar waktu tu pada siang Ramadan, dan dia puasa waktu tu, batal puasa dia. Puasa dia batal kenapa? Kerana dia tukar jadi binatang. Dan binatang tidak berakal. Nah, itulah kan dia tahu tu nak masuk rumah orang, kan dia ada akal tu. Tak kena dia tukar jadi binatang. Dan binatang biasanya tidak ada akal. Dan jadi binatang je tidak jadi, ataupun jadi batu. Mak dia sumpah jadi batu si tenggang. Mak dia ni hukum fiqh tu. Macam mana puasa si tenggang waktu ketika dia puasa, dengan dia jadi batu waktu tu, batal puasa dia waktu tu. Kerana batu tidak ada akal waktu tu. Jadi masuk macam gila. Sama hukumnya kerana tidak ada akal. Faham? Hukum fiqh macam tu. Bincang. Ada lagi? Soalan? Habis lah? Kenapa tak ada soalan? Yang pertama kerana faham, yang kedua kerana nak balik cepat. Lapak nasi dia kata. Lapak nanti kita tanya soalan banyak-banyak apa. Tunggulah lagi pukul 3. Kenapa? InsyaAllah. Kita sambung pukul 3 lagi. Imam Qurdi rahimahullah menyebutkan bahawa masuk air ke dalam rongga itu terbahagi pada 3 bahagian. Kalau boleh baca dulu sebelum datang ke majlis, itu lebih membantu kita untuk memahami. Baca dulu. Ni santri lebih-lebih lagi lah. Kena balik murajaah dulu, tengok balik, baca balik sebelum-sebelumnya. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan dalam tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.